Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menerangkan tentang implikasi pendatang asing dan pemindahan teknologi dalam subjek Pembangunan Sosioekonomi Malaysia MMPU 2532. Saya akan menerangkan tentang implikasi pendatang asing. Pendatang asing adalah kedatangan sekumpulan manusia atau seseorang dari sesuatu negara ke negara lain dengan tujuan khusus. Pendatang asing dapat dikategorikan kepada dua kelompok, iaitu pendatang asing yang sah dan pendatang asing tanpa izin, iaitu parti. Jadi, seperti yang saya terangkan di pengenalan, terdapat dua kategori pendatang asing, iaitu pendatang asing tanpa izin, iaitu parti, dan pendatang asing secara sah. Mari kita mengetahui apakah ciri pendatang asing tanpa izin, iaitu parti. Yang pertama, tidak diberikan permit dan dokumen perjalanan yang sah. Jadi, parti daripada sesebuah negara hendak ke Malaysia tidak diberikan permit ataupun dokumen yang sah. Mereka tidak menyediakan itu semua dan masuk ke dalam Malaysia secara haram. Yang kedua ialah mudah terpengaruh dari segi rasuah. Jadi, apabila parti hendak masuk ke negara Malaysia, mereka akan menggunakan rasuah kepada penguat kuasa yang ada di Malaysia agar urusan mereka menjadi lebih mudah dan tidak memakan masa yang lama. Akan tetapi mereka mengeluarkan kos yang banyak pada awalnya untuk urusan mereka lebih mudah. Yang ketiga ialah mempunyai risiko penyakit berjangkit yang tinggi. Kebanyakan parti apabila hendak pergi ke Malaysia, mereka tidak mengambil vaksin ataupun pemeriksaan kesihatan yang khusus. Jadi, berkemungkinan mereka boleh membawa penyakit daripada negara mereka. Seterusnya, antara ciri pendatang yang datang secara sah ialah yang pertama, diberikan dokumen perjalanan yang sah, iaitu pihak negara Malaysia mengesahkan bahawa pekerja tersebut sah untuk bekerja di Malaysia. Yang kedua, bebas daripada penyakit berjangkit. Jadi sebelum pekerja itu hendak bekerja di Malaysia, mereka menjalani rawatan yang khusus. Yang ketiga ialah majikan bertanggungjawab memberikan makanan, ubatan dan tempat tinggal. Jadi, setiap majikan perlulah menyediakan kemudahan kepada pekerja yang bekerja di tempat tersebut. Yang keempat, diberikan permit pekerjaan dan disertakan tempoh pekerjaan di negara ini. Dan yang terakhir sekali ialah proses memenuhi segala kelayakan sebagai pekerja. Ia bermaksud bahawa pekerja tersebut perlulah sihat dari segi tubuh badan dan tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Apakah panduan yang perlu dipatuhi oleh pekerja asing di negara kita? Yang pertama, pekerja asing perlulah berusia 18 tahun hingga 45 tahun. Dibenarkan untuk bekerja dalam tempoh tidak melebihi 5 tahun. Jadi, selepas 5 tahun, pekerja tersebut perlu kembali ke negara asal. Pekerja asing juga tidak dibenarkan untuk berkahwin dengan penduduk tempatan. Mereka juga dilarang membawa keluarga untuk tinggal di negara ini. Bagaimana cara kita untuk mengawal pendatang asing? Antara cara mengawal pendatang asing ialah dengan penguatkuasaan undang-undang. Negara kita kuat dalam penguatkuasaan undang-undang. Jadi, bagi pekerja yang tidak mematuhi undang-undang, mereka boleh dikenakan tindakan.
Seterusnya, kita juga boleh menghadkan kebergantungan kepada warga asing. Kita boleh mengurangkan warga asing daripada sektor-sektor kilang kerana pada hari ini kebanyakan sektor-sektor kilang mengutamakan warga asing. Seterusnya, menyokong syarikat untuk menggunakan tenaga kerja tempatan. Jadi, sebagai warga belia, kita perlulah menunjukkan semangat untuk memajukan negara dan bekerja di sektor-sektor syarikat. Setiap yang berlaku mesti mempunyai kesan. Jadi, antara kesan pendatang asing tanpa izin dari segi keselamatan ekonomi ialah ia menutup peluang pekerjaan bagi warga tempatan. Ia kerana banyak pihak majikan yang lebih suka akan warga asing kerana mereka boleh membayar dengan gaji yang rendah. Seterusnya, upah parti yang lebih murah menyebabkan majoriti majikan mengutamakan parti sebagai pekerja. Dan yang seterusnya, peningkatan kadar pengangguran di kalangan warga tempatan kerana banyak majikan yang mengutamakan warga asing daripada warga tempatan. Seterusnya, dari segi ketenteraman dan keselamatan awam ialah peningkatan dalam kadar jenayah di dalam negara. Seterusnya, jenayah kekerasan dan jenayah harta benda jelas menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun yang melibatkan warga asing. Pemindahan teknologi. Definisi bagi pemindahan teknologi ialah usaha mengimport atau membawa masuk peralatan dan pengetahuan seperti kemahiran, tata cara dan teknik asing demi meningkatkan daya produktiviti industri tempatan. Antara sebab-sebab perlu pemindahan teknologi. Yang pertama, bagi meningkatkan pengetahuan dan kemahiran pekerja tempatan. Yang kedua, bagi mempercepatkan lagi pemprosesan data-data. Yang ketiga, jentera-jentera seperti mesin menuai dapat mempercepatkan pengeluaran hasil pertanian ataupun hasil perkilangan. Yang keempat, perkembangan pesat dari segi kemudahan infrastruktur seperti jalan raya, lebuh raya, jalan kereta api dan lain-lain. Yang kelima, pengimportan alat-alat rawatan perubatan boleh meningkatkan lagi taraf kesihatan rakyat. Yang keenam, bahan-bahan mentah keluaran negara dapat dieksploitasikan dengan lebih cekap. Yang ketujuh, wujudkan kesan rantai positif seperti pertumbuhan sektor-sektor ekonomi lain dan membuka peluang eksport yang baru kepada negara. Yang ke-8, pengimportan teknologi rumah tangga akan mempermudahkan lagi kerja suri rumah tangga dan membolehkan mereka menumpukan kepada kerja-kerja yang lebih produktif. Kesimpulannya, melalui pemindahan teknologi, kita dapat meningkatkan lagi ekonomi perindustrian di negara kita dan mencapai matlamat untuk menuju ke arah negara yang lebih maju.